Selamat sejahtera, saya mewakili grup 6 bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Kumpulan kami diberi tugasan untuk melakukan satu sesi temu bual bersama orang awam untuk mengenai kefahaman mereka tentang integrasi antara kaum yang merupakan salah satu topik dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Mari kita sama-sama mendengar pendapat mereka dan mengambil tahu tentang kepentingan integrasi antara kaum di negara kita. Selamat sejahtera, saya mewakili grup 6 daripada subjek penghayatan etika dan peradaban yang menjalankan soal selidik ini bersama Encik. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Sultan Aleki Gubinazir. Umur Encik? Saya berumur 24 tahun. Status pekerjaan Encik? Saya seorang juruterma mekanikal. Baik. Bilangan kawan yang berbilang bangsa? Okay, secara tepatnya kita tak boleh kira, tapi adalah ramai juga kawan berbilang bangsa. Macam mana suasana bergaul dengan kawan-kawan Encik yang berbilang bangsa? Okay, suasananya sangat harmoni dan mesra sebab saya pun berasa gembira sebab saya dapat bergaul dengan rakan-rakan yang berbilang bangsa dan yang juga merupakan satu keunikan di dalam negara kita lah sebab kita memang berbilang kaum dan suasananya pun harmoni dan saya pun berasa gembira sebab saya dapat bergaul dengan rakan-rakan berbilang bangsa. Apakah kefahaman Encik tentang integrasi antara kaum? Integrasi antara kaum adalah satu benda yang sangat penting sebab dia dapat membentuk satu identiti nasional dalam kalangan masyarakat negara kita yang terbentuk daripada berbeza agama, bangsa dan budaya. Contohnya di Malaysia kita memang daripada awal memang berusaha untuk mewujudkan sebuah bangsa Malaysia dalam kalangan rakyat kita yang berbilang kaum. Pada pandangan anda, bagaimana perlembagaan membantu dalam pembentukan integrasi antara kaum di negara kita? Okay, mengikut saya, perlembagaan memang mainkan peranan penting dalam pembentukan integrasi kaum. Sebab kita boleh tengok memang perlembagaan negara kita memang tersedia ada. So melalui peruntukan undang-undang seperti bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, agama Islam sebagai agama rasmi, dengan agama-agama lain, penganut agama-agama lain juga diberi kebebasan untuk menganuti agama mereka masing-masing dan juga peruntukan undang-undang mengikut perkara 8 iaitu kesamarataan dan hak sama rata. Ini menunjukkan perlembagaan Malaysia memang dapat membentuk integrasi antara kaum. Seterusnya saya ingin tanya bahawa seberapa pentingnya perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum? Okay, perpaduan memang penting sebab kita memang masyarakat berbilang kaum kan. So perpaduan memang penting dalam masyarakat Malaysia sebab dia akan memastikan negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan tenteram. Lebih-lebih lagi, perpaduan juga penting untuk mengekalkan kestabilan politik agar pentadbiran negara kita sentiasa terjamin dan ia juga dapat menentukan kemajuan negara pada masa akan datang. Seterusnya, pada pandangan Encik, bagaimana pendidikan memainkan peranan dalam bentuk integrasi antara kaum? Okay, pendidikan memang memainkan peranan penting dalam pembentukan integrasi kaum. Okay, sebab melalui pendidikan kita boleh memastikan generasi akan datang juga boleh terus dapat mengekalkan atau berusaha untuk mengekalkan integrasi kaum yang dibina selama ini. Setakat ini pendidikan juga terbukti sebab ia dapat membentuk integrasi, contohnya penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan juga mewujudkan kurikulum yang sama untuk semua sekolah. Lepas tu dapat memperkenalkan konsep sekolah wawasan dan sebagainya. Dengan cara-cara ini kita dapat membentuk integrasi antara kaum dalam kalangan generasi muda negara kita. Pada pandangan Encik, bagaimana kita boleh mengawal ancaman terhadap integrasi antara kaum di media sosial? Okey, kita boleh jelas melihat bahawa media sosial merupakan satu medium yang digunakan secara meluas di dalam negara kita dan juga di seluruh dunia. So, jadi ancaman untuk perpaduan kaum juga jelas boleh lihat dengan kita boleh tengok netizen lepas tu dia orang share post-post yang mengancam perpaduan negara kita.
So jadi untuk cara yang kita menangani adalah kita boleh setiap individu perlu sedar bahawa tanggungjawab mereka dalam setiap penyebaran yang mereka buat, dari segi maklumat ke cerita ke atau setiap post yang mereka share dalam media sosial tu, mereka kena ada tanggungjawab sendiri masing-masing, supaya mereka boleh share post-post supaya dia tidak menggugat perkauman antara masyarakat kita, dan selain itu penguatkuasaan undang-undang juga perlu diperketatkan dalam mengawal kebebasan penyebaran maklumat dalam media sosial. Baik. Seterusnya, bagaimana kita boleh menggunakan media sosial ini untuk menyebar ataupun memperluaskan lagi pembentukan integrasi antara kaum di negara kita? Okay. Kita tahu memang media sosial mempunyai kuasa yang besar, dan dia juga boleh menolong dan juga menjadi medium untuk melebihkan perpaduan antara atau integrasi antara kaum. So ia memang mempunyai kelebihan untuk menyebar semangat perpaduan kalangan rakyat berbilang kaum kita. Contohnya baru-baru ini kerja amal yang dilakukan oleh Ustaz Liu yang membantu semua lapisan masyarakat ketika pandemik COVID-19 ini tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. So bila kita share post-post macam ni, kita dapat melebihkan atau meningkatkan semangat perpaduan dalam masyarakat kita. Baik. Okey, ini adalah soalan terakhir saya. Adakah Encik mengajak anak-anak atau generasi akan datang untuk bergaul ataupun memahami kaum lain? Bagaimana anda melakukannya? Ya, saya akan mengajar, dan ia juga satu perkara yang kita perlu buat. Okay, kita perlu mengajar generasi akan datang untuk bergaul dengan semua masyarakat tanpa berbilang kaum dan agama dan bangsa. Dan tentunya kita perlu mengajar, kita bukan saja cakap untuk supaya bergaul, kita juga ajar macam mana nak bergaul. Lepas tu kita juga ajar perlu mengajar mereka macam mana untuk menghormati orang lain, menghormati agama mereka, menghormati adat asal mereka. Dengan itu kita boleh dapat meneruskan integrasi kaum, perpaduan kaum ni untuk generasi yang akan datang. Okey, baik Encik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Encik untuk sesi temu ramah ni. Sekian, terima kasih Encik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizuddin bin Mohamed. Hari ini saya daripada wakil grup 6 etika dan peradaban. Hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan mengenai etika dan peradaban. Okey, nama responden? Nama saya Puan Siti Syakirah binti Muhammad Yusof. Umur responden? Umur saya 44 tahun. Status pekerjaan? Saya adalah seorang guru. Bilangan kawan yang berlainan bangsa? Bilangan kawan perlu nombor yang tepat ke? Tak apa, sama-sama. Saya ramai kawan berlainan bangsa sebab saya daripada sekolah lagi saya bersekolah yang bercampur. Sekarang Suasana bergaul dengan kawan yang berlainan bangsa? Suasana harmoni, tidak ada perselisihan, tidak ada, tak pernah. Masalah pertama, apakah kefahaman anda tentang integrasi antara kaum? Kefahaman saya tentang integrasi antara kaum, integrasi ini dia merujuk kepada perpaduan. Jadi di dalam negara kita, Malaysia, kita mempunyai kaum yang berbagai-bagai yang berbeza. Jadi ianya amat penting supaya semua kaum di dalam negara kita ini bersatu padu supaya negara kita lebih maju dan boleh mencapai kemajuan seperti yang diinginkan. Dan apabila berlaku integrasi antara kaum, negara semua rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman dan damai.
Okey Ibu, soalan nombor 2, seberapa pentingnya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Berapa pentingnya perpaduan dalam di antara kaum ya, pada ia memang sangat-sangat penting sebab negara Malaysia ini masyarakat kita berbilang kaum. Seperti yang tadilah pada soalan awal yang pertama saya sudah pun menyebut mengenai untuk kemajuan negara kan. Okey, tetapi saya teringat pada kisah 13 Mei yang mana ia merupakan kesan buruk daripada kegagalan perpaduan kaum di Malaysia. Jadi kita memang nak mengelak ataupun nak menghindari peristiwa itu berulang lagi. Jadi penting perpaduan ini adalah untuk memastikan negara kita maju dan untuk mengelakkan percakaran maksud saya percakaran ni yang ada ketidaksepahaman di antara kaum dan etnik dan juga ada konflik antara kaum ni. Jadi konflik satu kaum ni untuk fight untuk memperjuangkan kepentingan sendiri-sendiri tanpa memikirkan mereka ini berada di dalam satu negara. Jadi apabila berlaku perpaduan, masyarakat kita semua sedar bahawa perpaduan ini penting. Jadi negara kita akan berada dalam tahap keamanan yang tinggi sebab semua kaum di Malaysia ini fikirkan bahawa tidak perlu untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing sebab negara Malaysia ni adalah satu. Soalan seterusnya, pada pandangan cikgu, bagaimana pendidikan dapat membantu dalam membentuk integrasi antara kaum? Pendidikan membantu dalam membentuk integrasi kaum. Sebagai seorang guru, saya dapat merasai usaha kerajaan Malaysia untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Okay, daripada dasar pendidikan sendiri telah pun menyusun beberapa strategi untuk memastikan perpaduan kaum. Contoh yang pertama adalah bahasa kebangsaan, yang mana bahasa kebangsaan menjadi bahasa rasmi untuk digunakan di dalam sekolah. Okay. Dan yang paling utama, SPM mewajibkan lulus bahasa Melayu bagi membolehkan semua lulusan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Kemudian kurikulum di mana apa yang diajar di sekolah semua satu Malaysia ni adalah seragam dan sukatan pelajaran yang sama, sekolah wawasan yang mana yang memberikan peluang setiap kaum Cina, India, Melayu yang asaslah kaum yang asasnya berada di dalam satu bumbung dan dapat belajar perkara yang sama. Jadi di sini setiap kaum walaupun berbeza tetapi mereka mendapat pendedahan daripada awal lagi di peringkat sekolah lagi bahawa perpaduan itu penting untuk negara. Okey cikgu, soalan seterusnya, pada pandangan cikgu, bagaimana kita boleh mengawal ancaman terhadap integrasi kaum di media sosial? Pada pandangan saya sebagai individu, sebab rata-rata media sosial ini menjadi satu trend, satu keperluan untuk berhidup. Jadi banyak berita, banyak isu-isu kita dapat terus akses di media sosial. Jadi amat penting sebenarnya setiap individu ini memahami apa peranan mereka ketika menggunakan media sosial. Saya sendiri sebagai pengguna media sosial,
sentiasa beringat bahawa tidak semua berita itu yang patut kita percaya. Jadi menggunakan tagline yang disarankan oleh kerajaan, tak pasti jangan kongsi. Jadi daripada situ sahaja kita apabila membaca atau mendapat apa berita-berita isu yang ditularkan, jadi kita perlulah menganalisa adakah ini perlu atau adakah ini bermanfaat untuk kita wawarkan semula kepada masyarakat. Jadi elak, saya sendiri elak menyebarkan berita palsu dan elak menular apa-apa yang saya tak pasti ianya benar atau tidak. Jadi untuk elak daripada soalan awak, ancaman kan, untuk mengelakkan ancaman kan. Jadi saya mengelakkan daripada memberi komen yang menyentuh sensitiviti kaum dan juga agama. Macam itulah saya sebagai seorang individu lah untuk mengelakkan ancaman perkauman. Okey, soalan terakhir. Adakah cikgu mengajar anak-anak cikgu atau generasi akan datang untuk bergaul dan memahami kaum lain? Bagaimana cikgu melakukannya? Okey, sebagai seorang pendidik dan seorang ibu di rumah, saya mempunyai jiran tetangga yang berbilang kaum. Jiran sebelah yang kaum Cina, dan selang beberapa buah ada kaum India kan. Jadi apabila perayaan mereka ada sambutan mereka berlainan, memasang mercun, jadi mungkin boleh membawa gangguan bising semua. Jadi kadang-kadang boleh timbulkan kemarahan di situ. Jadi saya di sini memesan kepada anak-anak bahawa kita kena memahami cara mereka menyambut perayaan mereka, sebab mungkin pada masa tertentu perayaan kita mereka perlu memahami juga cara kita menyambut perayaan. Itu dari segi perayaan. Kalau dari segi pergaulan mereka di sekolah, saya sentiasa memesan supaya tidak mengejek rakan yang dari segi warna kulit, dari segi slang ataupun bahasa yang mereka pergunakan, sebutan-sebutan yang mungkin berlainan daripada yang digunakan di rumah mereka. Jadi saya elakkan memesan anak-anak saya untuk tidak mengejek ataupun memberi pandangan mereka, pandangan yang kurang senang terhadap perbezaan-perbezaan ini. Dan apabila di tempat kerja, saya mengajar yang berbilang kaum. Saya sentiasa memastikan dalam kelas tidak ada bahasa-bahasa yang kurang senang digunakan, iaitu terutamanya bahasa yang dapat menyinggung perasaan akibat daripada perbezaan kaum. Dan mereka digalakkan untuk berbincang dan membuat kerja berkumpulan yang bercampur kaum, supaya tidak ada perbezaan ataupun tidak ada satu kumpulan pelajar satu kaum sahaja. Macam itulah saya galakkan mereka. Apabila mereka membuat pembentangan di dalam kelas, saya akan menitik beratkan supaya tidak menyentuh isu agama, kaum, rupa dan warna kulit. Okey, itu saja daripada pembual kita ni. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu.